A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuatkan suara ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita masih lagi memiliki nikmat yang paling besar yang berada di atas muka bumi Allah, iaitu nikmat Islam, yang mana lebih ramai lagi manusia yang belum menikmati nikmat Islam ni. Ada lebih kurang dalam 5-6 bilion lagi manusia yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak menikmati nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah nikmat yang seterusnya, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ini lidah kita masih lagi mampu untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jemaah muslimah yang saya kasihi, yang saya hormati sekalian, untuk malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita, pengajian hadis kita bab penawar hati dalam buku, dalam kitab kecil kita ini, penawar hati, dalam tajuk siapakah orang yang bankrupt, orang yang muflis. Kalau kita tanya di sini, siapa orang yang muflis kat sini? Ada orang yang muflis ke datang? Kalau sebut muflis, tak ada duit, bankrupt. Orang bankrupt lah orang muflis kan. Dah lah tak ada duit, tapi hutang pula keliling pinggang. Jadi akhirnya dia digelar muflis, dan dia tak boleh lagi untuk membeli ataupun buat hutang, macam-macam lah sekat, sebab perisytiharan muflis ke atasnya. Tetapi boleh hidup lah. Muflis di dunia, boleh lagi orang kata move on lagi, boleh move forward lagi, boleh lagi hidup mungkin dengan ahli keluarga dan sebagainya, boleh hidup lagi lah. Sebab dia muflis tu dari sudut pemilikan harta dan sebagainya, disita dan sebagainya. Tetapi apabila Nabi tanya soalan ini pada sahabat, maka baru kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan. Dan pada malam ini kita cuba perhatikan tergolong di kalangan orang yang benar-benar muflis, yang tu oleh sesiapa dah. Inilah muflis yang sebenar-benarnya tidak ada ruang lagi untuk dia kembali pulih. Okey, kita akan tengok hadis ini insya-Allah. Saya akan baca sebab hadis boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sekali pun bolehlah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala atadruna manil muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi summa turiha finnar.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah orang yang muflis, iaitu orang yang bankrupt. Maksudnya Nabi bertanya, siapakah orang muflis? Tahukah kamu siapakah? Lalu sahabat menjawab, yang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki dan juga tidak memiliki harta. La dinarun wala dirhamun. Tak ada dinar, tak ada duit. Itulah orang yang paling muflis. Lalu Nabi SAW bersabda, sebenarnya orang yang muflis dari kalangan umatku. Masya Allah. Nabi kata, na'udzubillah min zalik. Kita mohon perlindungan daripada perkara keadaan seperti ini. Orang yang muflis di kalangan umatku ialah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, bawa pahala solat, pahala puasa dan pahala zakat. Tetapi dahulunya sewaktu di dunia, ia pernah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan pernah memukul si fulan. Maka akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi, sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan beban dosa penganiayaannya belum lagi selesai, belum dibayar semula, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang teraniaya itu, lalu dibebankan kepada orang tersebut, maka selanjutnya orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kita kalau bankrupt di dunia ni, kita tangguh hutang kita je lah. Tapi bankrupt di akhirat, dah lah tak ada pahala, menanggung pula dosa orang lain. Itulah muflis yang sebenar-benarnya muflis, dan tidak ada siapa ketika itu nak menolong. Kalau kita bayangkanlah di akhirat kelak, na'udzubillah min zalik, kita bayangkan orang lain lah. Seorang ibu dan seorang anak. Apabila seorang ibu ni melihat seorang anak akan dicampakkan ke dalam neraka, agak-agaklah ibu ni sanggup tak nak gantikan dengan diri dia? Sanggup tak seorang ibu, ya Allah, biarlah aku yang menggantikan anakku? Sanggup tak agak-agak seorang ibu berkorban? Betul ke ibu-ibu sekalian? Ini dah disebutkan di dalam Al-Quran. Di padang mahsyar kelak tidak ada apa-apa hubungan lagi. Hubungan ibu dengan anak, anak dengan ibu, suami dengan isteri, masing-masing ketakutan fikir diri masing-masing saja. Bahkan itu belum lagi di padang mahsyar, ketika bila berlakunya kiamat sekalipun, ibu yang mengandungkan anak, anak tu keluar daripada perut, apa pun berlaku, huru-hara yang sangat dahsyat. Dan azab padang mahsyar tidak tergambar, azab kubur juga tidak tergambar. Jadi kita nak sebutkan azab padang mahsyar, azab yang mana bila kita melihat situasi dan juga keadaan neraka di hadapan mata, dan syurga itu sangat jauh. Syurga itu di sebalik neraka. Api menjulang, bauhannya yang sangat dahsyat, kepanasan di padang mahsyar, hisab yang sangat panjang, masing-masing hanya fikir diri masing-masing. Bahkan kalaulah seorang ibu meminta daripada anak, wahai anakku, berilah sedikit pahala istighfar kamu, berilah sedikit pahala sedekah, nescaya anak itu tidak mengendahkan sedikit pun. Kalau seorang anak meminta ihsan daripada ibu, bagilah satu je pahala, sikit je pahala ibu, pahala solat sekali je daripada banyak-banyak solat, seorang ibu pun tak akan sanggup bagi. Semua ketakutan. Cuma bila masuk syurga, barulah masing-masing mencari-cari, mana anakku, mana suamiku. Ketika itulah tertanya-tanya, mencari-cari untuk berkumpul semula. Tetapi hakikatnya begitulah suasana. Kita cakap kita sanggup. Hari ni kalau minta masuk dalam api biasa, bukan api neraka ni, api biasa. Sedangkan api neraka itu telah disejukkan Allah beratus ribu tahun, kemudian disejukkan lagi, barulah api itu boleh digunakan untuk dunia. Jadi dan itu dalam keterangan hadis Nabi yang lainlah menerangkan tentang hakikat kepanasan api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi ketika ini tidak ada siapa yang akan menolong sesiapa pun, tidak ada siapa yang akan mendahulukan orang lain melainkan dirinya sendiri. Para Nabi sendiri pun, melainkan Nabi Muhammad saja yang masa di padang mahsyar masih ingat tentang orang lain, tentang umatnya. Para Nabi pun masing-masing dibayangkan dalam satu hadis Nabi yang panjang. Nabi bersabda,
Sesungguhnya setiap umat mencari Nabi masing-masing. Dan masing-masing setiap Nabi berkata, nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Aku tidak pernah melihat kemarahan Allah sebagaimana marahnya Allah pada hari ini. Maka aku sendiri tidak boleh menjamin diriku selamat daripada kemarahan Allah. Jadi para Nabi sendiri pun berlepas diri. Apatah lagi kita, manusia yang biasa, lagilah kita ketakutan. Okey, kita tengok. Jadi hadis ini tadi, seseorang yang membawa macam-macam pahala sebab pernah mencaci, menuduh, menumpahkan darah ataupun pernah pukul orang, maka akan diberikan kepada orang yang tak naik itu daripada pahala kebaikan. Telah habis pahalanya sedangkan pak naiknya belum lagi selesai, maka naiknya itu tersebut. Manusia di atas dunia ini sama ada paknaian itu kecil ataupun besar. Kecil je kita tuduh apa-apa dan orang tu pun tak tahu pun cerita dia okey je, dia tak tahu. Kita pun borak dengan kawan kita je, usul periksa ataupun daripada sangkaan-sangkaan, tapi orang tu pun tak tahu, tetapi di akhirat kelak akan dibongkarkan. Begitu juga dengan mengumpat ghibah. Subhanallah. Jadi dalam bab ini saya sebenarnya nak bacakan. Okey, kita bagi laluan sekejap ya.
sedawati tamah wassalatu qa'imah ati sayyidina Muhammadan rasulullah syarafa darajat alaihi rafi'an ba'asma Muhammad rasulullah. Subhanallah, insyaAllah kita teruskan ya. Kita baca keterangan di bawah ni. Kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada dari apa sahaja jenis dosa dan kesalahan. Kita hendaklah sentiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan hendaklah meminta maaf kepada orang yang teraniaya dari perbuatan kita. Hidup kita sehari-hari ni sama ada kita buat dosa dengan Allah ataupun buat dosa dengan manusia. Tapi boleh jadi juga buat dosa dengan makhluk lain. Antaranya buat dosa dengan binatang. Mungkin juga kita buat menganiaya wallahualam dengan tidak berihsan dengan tumbuhan contohnya. Kalau kita ada ihsan dengan makhluk Allah, termasuklah tumbuhan. Bila kita tengok, kita tanam pokok tu, nampak dia kering, dia dahaga, kita berikan dia air dan sebagainya. Air lalu menghidupkan dia, insya-Allah dia pun berzikir kepada Allah, kita pun dapat pahala yang sama. Jadi mudah-mudahan dua perkara ni kita jagalah yang paling basic, iaitu dosa maksiat kita dengan Allah dan dosa dan maksiat kita sesama manusia. Jadi dua-dua ini dengan Allah kita minta ampun, dengan manusia kita meminta maaf. Kita hendaklah meminta halal daripadanya ketika kita masih dalam dunia ini, walaupun terkadang kita terpaksa merendahkan diri dan terpaksa menyusun 10 jari untuk meminta maaf dari orang yang berkenaan. Biarlah kita dipandang rendah atau hina di dunia ini, asalkan kita terlepas dari bebanan dosa pada hari kiamat nanti. Kita hendaklah bersedia menembus dosa dan kesalahan walaupun dengan merendahkan diri dengan harta benda yang ada, kerana kita takut jadi terlambat sehingga tiba saat kematian atau kematian orang yang tak aniaya dari perbuatan kita, maka terpaksa kita berhadapan dengan orang yang berkenaan di Mahkamah Agung Rabbul Jalil, iaitu di padang mahsyar nanti. Di kala itu tiada seorang juga pun yang mahu menerima harta benda sebagai tebusan dosa. Yang mereka mahukan hanyalah bayaran dalam bentuk pahala ibadah yang telah kita lakukan di dunia dahulu, yang mana kita pada waktu itu sangat berhajat kepada pahala amalan tersebut. Baiklah kalau pahala yang ada mencukupi, kalau tidak cukup maka terpaksa kita menanggung bebanan dosa mereka ke atas bahu kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam lubang api neraka. Na'udzubillah min zalik. Saya teringat satu kisah seorang wanita ni. Seorang wanita, seorang ibu lah, dah berusia lah, umur lebih kurang 50 lebih ke 60 lebih. Dia diuji dengan lidahnya yang keji lah. Suka berkata keji, terutamanya pada suaminya. Memaki hamun, mengungkit, bercakap kasar, meninggi suara dan sebagainya. Ini diceritakan oleh anaknya sendirilah. Bagaimana dia melihat ibu dia dan dia besar melihat ibu dia selalu maki hamun segala jenis binatang lah keluar pada mulut bapa dia. Lama bapa dia bila dah sakit dan sekian-sekian, makin lagi dia marah maki hamun. Orang tua tak guna, menyusahkan hidup, baik engkau mati, macam-macam lah. Dan segala jenis binatang lah keluar maki hamun daripada mulut seorang isteri. Pendek cerita, dia kata pada satu malam ayah dia tu dah makin tenat sikit. Mungkinlah ada muntah ke apa, dan malam itu malam yang sangat dahsyat lah. Mak dia tu maki hamun, teruk apa semua, dan dibiarkan ayah tu dalam tandas saja, dalam keadaan kotor macam tu. Kebetulan ayahnya tak sihat lah, maksudnya mungkin perlu diangkat macam tu lah, tak boleh nak berjalan seorang diri. Tapi takdir Allah, nak bagi tahunya suami dia ni, ayah dia ada seorang yang sangat baik, tak pernah pun membalas kejahatan isteri, tidak pernah pula pukul dan sebagainya, sentiasa memilih untuk sabar, Masya Allah. Tapi akhir kematian ayah dia tu pada malam tu lah, ketika malam mak dia teruk sangat marah-marah maki hamun apa semua. Tapi ayah dia meninggal pada pagi subuh hari Jumaat dalam keadaan yang sangat baik, tak silap dalam keadaan berwuduk, macam tu lah keadaan kematian yang kita lihat, ada tanda-tanda husnul khatimah. Dan ketika itu ibu dia tak sempat pun nak meminta maaf daripada ayahnya. Tak sempat meminta maaf. Sebab itu kadang-kadang kita fikir, bila berlaku sesuatu sama ada kita mati dulu. Kalau kita mati dulu, kita harap mudah-mudahan orang tu maafkanlah kita. Biasanya begitulah. Tapi kalau orang yang kita buat salah itu meninggal dulu, bagaimana keadaan kita? Kita akan hidup dengan penyesalan demi penyesalan. Jadi antara dua, bila berlaku kesilapan sesama manusia, sama ada kalau kita mati dulu, biasanya orang bila dengar khabar kematian, ada orang nak marah, dia akan maafkanlah.
Yelah saya maafkanlah dia, mudah-mudahanlah dia tenang apa semua. Biasa gitu kalau kita mati dulu. Tapi bagaimana keadaan kalau orang yang kita buat salah tu meninggal dulu? Pergilah menangis air mata darah sekalipun dekat kubur, Masya Allah, belum tentu di akhirat kelak orang tu nak maafkan kita. Sebab dia dah duduk di alam kubur, itulah yang dia tunggukan. Mungkin itulah yang dia nak himpunkan sebagai jaminan dia untuk lepas daripada api neraka Allah. Wallahu alam, kita tak tahu bagaimana keadaan tersebut. Jadi dia cakap ibu dia ni, walaupun bapa dia meninggal dalam keadaan dia tak sempat, dan dia kata malam itu paling macam penghujung yang sangat dahsyat lah, keadaan yang sangat dahsyat. Ibunya maki hamut. Pagi subuh besok tidur, meninggal dalam tidur, lebih kurang begitulah, sama ada subuh ataupun sebelum subuh pagi Jumaat yang barakah, Masya Allah. Tapi pun begitu ibu dia tidak pernah pun sedar. Tak adalah ibu dia macam menyesal ke apa. Bahkan ibu dia boleh sebut eloklah meninggal. Soalannya macam tu lah. Soalannya sepatutnya dah lama meninggal, ayat-ayat yang seumpama tu. Jadi na'udzubillah, sebab itu ada firman Allah. Allah kata hati apabila jadi keras, ia lebih keras daripada batu. Batu kalau air bertitik kan, sikit-sikit lama-lama boleh pecah juga, lama-lama boleh berlubang juga. Tapi hati manusia ni kalau dia keras tu lebih keras daripada batu. Bahkan hitamnya lebih hitam daripada pekat malam yang hitam itu. Na'udzubillahi min zalik. Kadang-kadang lepas tu dia tanya Ustazah Noor, macam mana mak dia ni walaupun hampir setiap tahun pergi umrah, pergi kuliah, pergi majlis-majlis ilmu, pergi majlis-majlis ada tadarus apa semua kan, dilihat orang yang baik lah. Dia kata umrah tu 10 kali, dia kata kurang sekali 10 kali, macam tu lah, sangat kerap. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang pergi umrah, dia tak jumpa Allah, dia jumpa Kaabah sahaja, dia jumpa Masjidil Haram saja, dia jumpa Masjid Nabawi sahaja, tapi dia tak jumpa Allah. Dia tak jumpa pemilik Kaabah itu sendiri. Sebab itu ada orang bila pergi umrah, memanglah semua orang pergi, tetapi apa yang mereka dapat, apa yang mereka niat. Ada orang niat nak berjalan, dia dapat berjalan je lah. Ada orang niat nak membeli je lah dapat. Ada orang nak dapat gelaran pergi umrah, dia dapat gelaran tu lah. Saya dah pernah pergi umrah, saya nak dapat gelaran haji, hajah dan sebagainya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan apa yang diniatkan. Na'udzubillah min zalik. Ada orang pergi majlis ilmu, dia nak jadi sebagai ahli majlis ilmu, dia dapatlah, tapi dia tak dapat ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu yang barakah itu sudah tentu ada kesan. Kesan yang pertama, ilmu yang barakah mesti ada kesan-kesan pada diri kita, barakah ataupun tidak. Yang pertama akan membentuk kesedaran pada hati. Bila sedar, rasa nak berubah. Kalau ilmu tu berkat, sedar dulu, lepas tu rasa nak berubah. Kemudian yang ketiga, ada kekuatan untuk berubah, iaitu taufik, hidayah, petunjuk. Ibu-ibu sekalian, kita datang ni, ini adalah petunjuk daripada Allah, iaitu berupa ilmu pengetahuan. Itu adalah satu petunjuk. Tetapi belum tentu orang yang balik selepas ini akan dapat taufik. Taufik ini ialah kemampuan untuk mengikut hidayah. Contoh, malam ini kan buat iklan, semua orang dapat petunjuk bahawasanya malam ini ada kuliah, betul kan? Kalau kita ikut taman ni saya rasa tak muat lah masjid ni, surau ni tak muat. Semua orang dapat pengetahuan bahawa malam ini ada kuliah sekian-sekian. Tapi bukan semua orang ada taufik, kekuatan untuk datang kepada petunjuk yang telah diberikan, iaitu kuliah ni. Masya Allah. Sebab itu, subhanallah, memang kita dapat petunjuk yang sama pada saat ini. Kita dengar tazkirah yang sama, peringatan yang sama. Tetapi kesan dia berbeza kepada individu. Ia bergantung kepada tahap kekuatan mujahadah kita masing-masing selepas ini. Sama ada ilmu sebagai petunjuk ini boleh jadi merupakan taufik, iaitu kemampuan untuk mengikut petunjuk Allah. Sebab itu kita selalu doa, kita minta taufik dan hidayah. Kan biasa penutup kuliah kan, wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan nama Allah, semoga kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi saya ni kan nak baca tentang satu bab dalam kitab ini. Ada kitab lain lah ni, amaran Allah terhadap orang yang mengabaikan solat. Iaitu tajuk yang pertama dalam kitab ini berkaitan dengan hadis yang kita bacakan pada malam ini, iaitu orang yang solat tetapi mengumpat. Ini di antara golongan yang disebutkan tadi, iaitu golongan yang akan muflis di akhirat kelak. Solat tapi mengumpat.
Jadi bagaimana kedudukan orang yang solat tapi mengumpat? Kita rujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muddathir ayat 42 hingga ayat 48. Kalau siapa-siapa nak merujuk, bolehlah tengok surah Al-Muddathir ayat 42 hingga ayat 48 yang berbunyi, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maksudnya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Satu neraka yang namanya neraka Saqar. Orang yang bersalah itu menjawab. Maksudnya di akhirat kelak Allah bertanya kepada penghuni neraka, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Lalu orang yang berdosa itu menjawab, kami tidak termasuk orang yang mengerjakan solat. Yang pertama, kami tidak termasuk orang yang mengerjakan solat. Di sini ada perbahasan ulama. Pertama, golongan yang tak pernah solat. Kedua, golongan yang solat tapi tak sempurna. Yang ketiga iaitu golongan orang yang solat tapi lalai. Bagaimana kedudukan orang yang solat tetapi lalai? Iaitu orang yang solat tapi solatnya tidak berjaya mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab sifat solat itu sebagaimana firman Allah, as-salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dia merupakan pencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi sekiranya kita masih melakukan perbuatan keji dan memungkar dan juga mungkar, maka itu seolahnya tanda ukur, kayu ukur, justifikasi bahawa solat kita ada masalah, ada problem. Sebab solat itu tak boleh jadi antivirus. Tak boleh jadi penghadang, tak boleh jadi perisai kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Jadi ada 3 perbahasan lah tafsiran ulama di sini. Mereka yang solat tapi lalai. Dan kami dahulu selalu memperkatakan perkara yang salah. Dan kedua disebutkan iaitu kami ni, dia orang menjawab ni, kami selalu berkata benda yang tak betul, mengumpat, mengeji orang, memfitnah dan sebagainya. Selalu cakap perkara yang tak betul. Hari ni orang bukan banyak kata, orang banyak tu tulis. Semua benda dia nak ulas, semua benda dia nak komen, semua benda dia nak komplain, nak kritik. Jadi sebab itu umat akhir zaman ni yang paling selamat adalah yang diam. Yang lebih banyak diam daripada berkata-kata. Sebab apa? Fitnah terlalu banyak, benda yang tak pasti terlalu banyak. Apapun lah, dalam bab politik ke, dalam bab kehidupan seharian ke, dalam bab ilmu ke, Masya Allah. Orang ni kata ustaz ni tak betul, yang ni kata ustaz ni tak betul, bergaduh mempertahankan guru masing-masing. Saling maki hamun mempertahankan guru masing-masing pun ada. Sama-sama guru bergaduh pun ada. Macam-macam, sampai kita dah confuse nak ikut guru yang mana. Akhirnya kita jangan komplain, jangan komen, jangan mengutuk, jangan mengeji mana-mana guru. Cuma kalau kita ada orang yang autoriti yang perlu menegur, tu cerita lain lah. Kita ni kan orang biasa, betul tak? Kalau kita komen-komen, kita kutuk-kutuk, apa yang kita dapat? Adakah orang yang perlu ditegur itu berubah? Ataupun apa manfaat yang kita dapat dari perbualan tersebut? Tak ada apa-apa. Kecuali yang kita dapat adalah menghimpun dosa kita. Na'udzubillah min zalik. Kecuali orang ada autoriti, orang ada kedudukan yang perlu dia tegur kesilapan orang tertentu dengan cara yang baik, dia perlu buatlah. Kita orang biasa-biasa yang perhati ni, kita tengok, kita pun tak tahu cerita, kita pun wallahu a'lam. Kadang-kadang banyak kan benda mudah viral sekarang. Saya pun banyak juga terkena dalam bab ni. Tersalah cakap, viral. Tersalah sebut, tersalah tulis, terus viral dan sebagainya. Okey, seterusnya. Yang pertama, kami tidak tergolong di kalangan orang yang mengerjakan solat. Yang kedua, dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Di antara golongan yang akan masuk neraka Saqar ialah orang yang tidak pernah memberi makan ataupun memberi pertolongan kepada orang miskin. Rupanya itulah di antara hikmahnya, sunnatullahnya dalam hidup kita ni sampai kiamat, mesti ada orang miskin.
Kita tak boleh kata orang miskin tu pemalas, orang miskin tu tak nak berubah, orang miskin tu sajalah tu dia nak jadi miskin supaya dia senang minta bantuan je. Apa pun alasan, tapi kalaulah dia orang miskin, di situ kitalah yang sedang diuji sama ada kita nak memberi atau tidak. Kalau kita baca surah ni, surah apa? Wala yahudu ala ta'amil miskin tu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allahu akbar. Okey, cuba kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agamanya? Lagi? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Siapakah orang yang mendustakan agama? Mereka yang menganiaya anak yatim. Lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang enggan ataupun menolak daripada memberi makan orang miskin. Lagi? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang solat. Bukan orang yang tak solat ni. Dalam ayat ini menyebutkan kecelakaan bagi orang yang solat. Bagi yang tak solat sudah tentu lagi celaka. Tetapi kita doakanlah untuk mereka. Jangan sekali-kali kita sebut celaka pada mereka. Tetapi Allah bagi peringatan. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat. Siapa? Lagi sambungan. Fawailul lil musallin. Allazina hum fi salatihim sahun. Iaitu mereka yang solat tetapi dalam keadaan lalai. Sebab itu pasal solat lalai ini ada beberapa lah pandangan ulama. Ada kata dia solat tak sempurna, tak cukup 5 waktu. Ada yang kata dia solat sempurna tapi solat dalam keadaan melalaikan perkara-perkara yang wajib berkaitan dengan solat sampai solatnya tidak sah. Maksudnya dalam bab bersuci contohnya, dalam bab aurat contohnya, dalam bab perkara-perkara syarat sah solat dia melalaikan bab hukum hakam, bab rukun contohnya, sampai solatnya tidak sah. Ada juga ulama mengatakan iaitu orang yang solat tapi dalam keadaan yang lalai, mengingati perkara lain selain daripada Allah. Semayang tu setujuan solat adalah untuk ingat Allah. Itu disebut dalam firman Allah kan. Allah sebut solatlah untuk mengingatiku. Kamu ni perlu solat, kita ni bersolatlah untuk mengingatiku. Tetapi bila kita solat tak ingat Allah daripada awal, kat tahiyat ujung baru ingat Allah. Kat tahiyat tu barulah aku solat ni, Masya Allah. Lagi kalau beriman serah dia imam. Sebab kita tahu kita akan selesai juga solat macam mana pun. Lalai mikir itu mikir ni sampai hujung kat tahiyat barulah rasa betul-betul solat, baru nak baca betul-betul tahiyat tu. Na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar. Jadi antaranya iaitu orang yang masuk neraka saqar ialah mereka yang tidak pernah memberi makan orang miskin. Dan jangan pula kita bersenang hati, pernah juga sekali, kira settle lah tu. Jadi selagi mana ada orang yang memerlukan, sebab itu kan antara hadis Nabi SAW peringatan kepada hak jiran. Allah mafhum daripada hadis tu, Allah tidak meredai ataupun Allah membenci, begitulah mereka yang kenyang sedangkan jirannya lapar. Antara orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, mereka yang kenyang sedangkan ada jirannya yang lapar. Kalau kita tengok istilah jiran, ada beberapa istilah. Jiran ni antaranya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke belakang. Kalau duduk rumah pangsa, 40 ke atas, 40 ke bawah. Kalau kita duduk rumah taman, 40 buah rumah ke kanan, ramai tak? Ramai. Ke kiri ramai tak? Ramai. Ke depan, ke belakang. Sebenarnya banyak rumah yang kita kena perhatikan. Yang kedua, antaranya ulama kata nak tahu jiran ni setakat mana azan kedengaran. Azan guna speaker tu lah. Maksudnya luas tak kawasan azan dengar? Luas. Itulah wilayah kejiranan. Subhanallah, Allah murka, Allah marah, Allah membenci orang yang bagaimana dia boleh kenyang dalam keadaan ada jirannya lapar. Maka kita ni, kalau kita berimanlah dengan peringatan Nabi ini, maka kita akan susah hati. Kita akan cari ada tak kejiranan kita ni orang yang lapar, orang yang miskin, orang yang susah dan sebagainya. Tapi hari ni masing-masing kan fikir diri masing-masing je. Fikir pasal diri sendiri, pasal anak beranak, pasal adik beradik, pasal kiri kanan tu je.
Jadi kita bimbang besok, kita rasa kita dah cukup dah amalan kita, tapi rupanya akan jadi muflis, rupanya akan dituntut oleh jiran-jiran yang ada hak ke atas kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tengok lagi. Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Itu di antara orang yang masuk neraka sakar, yang mendustakan hari pembalasan. Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini, maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan kalau ditakdirkan ada sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. Ini golongan yang tidak ada manfaat syafaat. Golongan yang tidak akan dapat syafaat, sama ada syafaat daripada Nabi Muhammad ataupun syafaat daripada sumber-sumber yang lain. Antara syafaat daripada ulama, bantuan daripada guru, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Ini golongan yang masuk neraka sakar, dan seandainya mereka tidak berguna kepada mereka sebarang syafaat ataupun pertolongan, ini firman Allah ya. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya dahsyatnya kedudukan orang yang masuk neraka sakar ini dengan asbab dosa-dosa tadi yang kita bacakan tadi tu, dan tidak manfaat sedikit pun apa-apa syafaat pertolongan kalaulah ditakdirkan ada sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu kepadanya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ada yang sekarang kita nak menyebutkan tentang bagaimana bab mengumpat boleh menghalang daripada masuk syurga. Mengumpat boleh menyebabkan masuknya ke dalam neraka sakar, sebab disebutkan ia bercakap perkara yang salah. Antara perkara yang dusta salah adalah perbuatan mengumpat itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Lepas ni saya akan cerita satu kisah yang ada kaitan dengan surah Al-Hujurat ini. Sabab nuzul surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah berfirman yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Okey, cuba perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Sangkaan-sangkaan yang kita tengok orang tu tak senyum, kita kata dia sombong. Yang kita nampak orang tu tak bersedekah masa kuliah, kita kata dia kedekut. Yang orang tu kita nampak tak tutup aurat dengan sempurna, kita kata dia orang yang teruk. Contohnya, kita lupa dulu pun kita tak tutup aurat dengan sempurna. Yang kita ada nampak orang tu suara tinggi, bertempik-tempik dekat anak dia, kita kata dia bukan ibu yang baik. Contohlah, kita kata nampak macam ustazah kan, tapi suara memekik-mekik, contohlah kan. Kita tak tahu dia dalam keadaan yang stres, mungkin dia tertekan, mungkinlah dia ada, Allahu Akbar. Tadi tu pun sebelum datang saya ada baca cerita sedih juga. Ada baca cerita sedih sangat. Tapi saya menunggu kat jawapan daripada ustazah tu, kawan saya lah. Masya Allah, nampak sedih tu kan. Jadi kadang-kadang kita tak tahu apa yang dilalui oleh seseorang. Kita tak tahu sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu memiliki ataupun berkeadaan seperti itu. Jadi kebanyakan sangkaan ni disebut dalam firman Allah ni. Kita baca dulu terjemahan. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Jangan bersangka-sangka, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Sebahagian adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat, lagi maha mengasihani. Sadaqallahul azim. Jadi ada dua cerita lah ni. Saya nak cerita dulu yang saya baca tadi tu sebelum datang. Kawan saya ni, dia ni dia seorang isteri yang pertama. Maksudnya dia ada kawan dia, isteri kedua lah. Sangat harmoni, sangat rumah tangga mereka, subhanallah. Dan dia ni macam penasihat poligami. Orang banyak rujuk dia dalam bab poligami lah.
Kemudian senyum-senyum tu kan, hilang ngantuk ya cakap pasal ni. Saya baca tadi sebelum saya datang bagaimana cerita yang panjang luahan perasaan daripada seorang suami, seorang lelaki. Sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah alaika. Sallallahu. Okey, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Bawa rasa lapang. Betul-betul lapang sikit. Kita nak sambung lebih kurang 20 minit lagi ya. Boleh ke ni ibu-ibu ni? Allah Akbar, mujahadah ya, insya-Allah. Okey. Ceritanya suami ni cerita, dia kata Alhamdulillah 18 tahun yang lepas saya dikurniakan seorang isteri yang solehah, seorang wanita yang sangat baik, bahkan seorang ustazah, dan dia hafizah, hafiz Al-Quran lah, hafiz Al-Quran. Dan subhanallah isterinya sangat baik. Dan bagi saya baca tulisan seorang lelaki lah ni, tuju kepada kawan saya ni. Bagi saya dia adalah bidadari dalam hidup saya lah. Allah kurniakan seorang isteri yang sempurna lah, dari sudut zahir dan dari sudut batin. Dia sebut juga dari sudut batin tu, dari sudut kasih sayang, sentiasa berkongsi perkara-perkara yang baik, hadis Nabi, mendidik anak dengan kasih sayang, seorang isteri yang sangat penyayang, melayani dia ni seperti raja, dia kata. Saya tak boleh bayang. Tapi daripada tulisan seorang lelaki ni, dia memberi gambaran isteri ni sangatlah baik, melayani saya umpama raja. Makan, minum, pakai, kasih sayang, kelembutan, perhatian, semuanya. Dan dia boleh katakan isterinya adalah, maksudnya dia sangat bersyukur, satu kurniaan yang sangat terbaik, sangat sempurna lah baginya. Tapi sekarang dia diuji jatuh cinta dengan anak murid. Anak murid ni sekolah menengah, baru lepas SPM dalam 2 tahun yang lepas, 2017 saya baca. Maksudnya mungkin anak murid tu umur 19 lah sekarang. Jadi saya bayangkan ini guru sekolah menengah lah, sebab dia kata dia jatuh cinta dengan anak muridnya sendiri. Ceritanya gitu gini, jumpa keluarga apa semua. Permulaannya sekarang ni anak murid tu belajar di universiti lah kan, berhubung melalui telefon dan sebagainya. Yang saya nak sampaikan, bila dia menyatakan hasrat, bila dah jumpa keluarga anak murid tu pada isteri, menyatakan hasrat setelah lebih kurang 18 tahun nikah kan, menyatakan hasrat untuk bernikah, minta izin dengan isteri dan sebagainya. Dia kata saya dah tak kenal isteri saya yang saya nikahi selama 18 tahun. Sekarang perangai dia berubah 360 darjah. Daripada dulu penyayang, sekarang dah tak ada lagi dah kasih sayang. Yang dulu lembut, sekarang kasar. Bahkan dia kata dia sangat takut tengok keadaan isteri dia. Dengan anak selama ni dia ibu yang sangat penyayang, tapi dia boleh hempas anaknya yang kecil. Maksudnya dia berubah terus lah. Dah tidak ada lagi layanan mesra, senyum manis, ketawa, dah tak ada. Masya Allah. Saya kan, kawan saya tu belum dapat jawab lagi, cuma dia share cerita dululah. Sebenarnya dalam keadaan begini kan, kita kalau tengok seorang wanita berkelakuan begitu, kita tak tahu apa yang dia lalui. Bagaimana selama 18 tahun itu dia berkhidmat, berbakti kepada suami dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Dan sudah tentu keadaan begitu sangat sekali sukar. Dan tidak semudah itu seorang lelaki nak guna perkataan redha, nak guna perkataan sabar. 18 tahun itu bukan sekejap. 18 tahun itu bukan mudah untuk dilalui seorang wanita yang mengorbankan segala penat, letih, jerit. Tidak mudah. Saya sebagai perunding cara pun, kalau saya jumpa kes yang macam ni, saya nak kata, puan selama ni buat kerana suami ke kerana Allah? Tak mudah kita nak kata begitu. Masya Allah. Ia bukan sesuatu yang wallahu alam. Sampai saya tanya soalan lah pada suami saya tu sebelum datang tadi.
Bang, kalaulah saya diuji awak macam ni, macam mana awak boleh tak kawal perasaan awak kalau awak jatuh cinta Awak boleh tak ni, saya tak tahulah kok awak diuji tak bahasakan awak lah ya, tak bahasakan awak lah, adalah tu bahasa tu kan. Adalah tu kan. Masa tu guna perkataan ayat yang ni lah, romantik lah, sebab nak tanya soalan macam tu kan. Lepas tu kan dia tak jawab, dia kata pergi kuliah. Dia suruh pergi kuliah. Dalam kereta saya tanya lagi, dia tak jawab juga, pergi kuliah. Sebenarnya dia malah layan. Soalan ni dah selalu ditanya. Selalu saya kata, ya Allah, kalaulah saya diuji, wallahu a'lam, mampu atau tidak. Wallahu a'lam. Sebab tu kadang orang tanya, kalau ustazah macam mana? Saya kata saya tak mampu jawab sebab saya tak berada di tempat puan. Tapi sebenarnya luahan seperti ini saya terima banyak sangat. Apa yang mampu saya sebut, saya doakan puan kuat saja. Saya doakan puan kuat. Dan apa yang puan buat sekarang, puan memberontak, puan marah, puan mengamuk dan sebagainya, saya tak katakan bahawasanya perbuatan puan itu saya tak mampu nak menilai pada puan. Mungkin kalau saya berada di tempat puan, saya jadi lebih teruk dan sebagainya. Tapi dalam keadaan ini saya macam memohonlah seorang lelaki, seorang suami yang telah menikmati khidmat isteri dah berapa lama ini, sangat memahami keadaan isteri. Dia kata bila isteri buat begitu, itu yang saya sangat luka. Dia kata saya dah tak kenal isteri saya, jadi sekarang ni yang mengisi kekosongan hati dia adalah wanita yang tersebut tu. Maksudnya yang dia nak nikah, segala nampak indah lah yang tu, lembut, baik semua, yang perempuan yang tak nikah lagi ni. Jadi boleh lupa sekelip mata 18 tahun khidmat isteri yang sangat sempurna ini disebabkan keinginannya, cintanya yang baru berputik kepada wanita yang belum dia lalui lagi, yang belum dapat lagi khidmat seorang isteri. Begitulah ya Allah ujian yang berat. Mudah-mudahan wanita yang diuji seperti ini, mudah-mudahan akan mendapat salam yang istimewa daripada Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu, iaitu salam yang akan diterima apabila masuk ke dalam syurga Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Selagi mana kita memilih sabar dalam hidup kita, selagi itu Allah bersama dengan kita. Tetapi apabila kita memilih untuk marah, walaupun marah itu pada manusia, tapi kita bimbang kemarahan kita itu sebenarnya protes di atas takdir Allah kepada kita, lalu Allah mula meninggalkan kita. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi itulah saya nak sebut tadi tu, bab bersangka-sangka. Kadang-kadang kita tengok orang tu tak boleh kawal perasaan, asyik marah-marah, asyik menangis, asyik kemurungan dan sebagainya. Kita tak tahu apa yang dia lalui. Setengah orang ni kasar ada juga kan. Saya lah kan, pengalaman saya lah. Ada setengah orang lembut, ada setengah orang kasar. Ada orang kita nampak sopannya lah. Kita pun untunglah dia dibesarkan dengan keluarga yang sopan dan lembut. Ada orang tu kan panggil saya, Ustazah sini jap mak. Macam tu kan. Saya kata dalam hati ni kan, Ustazah sini ya. Ada orang, Ustazah saya minta izin nak ambil gambar ya. Contoh kan. Ada orang tarik macam ni je, Ustazah. Tarik. Senang saya pergi mana-mana ceramah kuliah kan, tudung ni dah sengit-sengit dah nak ambil gambar. Tarik. Saya kata sabar je lah makcik ni. Ada yang lembut, Ustazah minta izin boleh ambil gambar? Boleh. Ada yang tak ada, Ustazah sini pula. Suruh pusing. Ustazah belakang. Yelah, bertempik-tempik pada kita. Saya kan teringat Rasulullah SAW dengan orang Arab Badui kan pernah, Masya Allah, orang Arab Badui ni bila jumpa Rasulullah kata, berilah kepada aku bahagian dunia. Maksudnya terus dia tarik, orang panggil apa ni, ridak kan, yang kain apa ni, selempang diletak. Rasulullah lilitkan di leher. Dia tarik sampai berbekas merah berbirat. Maksudnya banyak cerita Rasulullah dengan orang Arab Badui. Orang Arab Badui ni macam orang asli lah, orang kampung, orang yang tidak ada pendidikan ataupun pendedahan yang baik. Jadi Nabi memang tak ambil pot sangat. Nabi tak ambil faham kedudukan keadaan mereka tu. Jadi kalau Nabi biasa dihedik, biasa ditengking, biasa ditinggikan suara, biasa dipanggil dengan panggilan yang hina dan sebagainya. Jadi sebenarnya kan bila kita jumpa macam-macam pesen orang, kita perlu ada dua sikap. Yang pertama, siapa pun kita jumpa, siapa pun kita kenal ataupun tidak, yang pertama,
Kalau kita jumpa kebaikan pada seseorang itu, syukuri. Maksudnya kita mensyukuri, mungkin kita menghargai ataupun kita memuji. Nah, sekiranya kita dapat keburukan daripada seseorang, nampak benda buruk pada seseorang, lalu kita memaafkan dan kita membutakan. Kita akan jumpa kepada manusia dua ni je. Tak baik buruk, tak buruk baik, betul kan? Apa baik yang kita nampak, syukuri. Terima kasih kalau dia buat baik pada kita, balas dengan kebaikan. Dan apa keburukan yang manusia yang kita nampak, maka kita perlu memaafkan dan kita bersangka baik dengan mereka. Dan yang lebih baik daripada itu, kita mendoakan kebaikan untuknya supaya dia menjadi lebih baik. Sebab itu kadang kita tengok orang ni kasar, dia dibesarkan dengan kasar. Memang dalam rumah dia bertempik belaka. Walaupun duduk sebelah, cakap tu bertempik. Ada orang dia bercakap aku kau kan. Aku nak ni kau nak tak. Bunyi macam kasar tapi bagi dia lembut. Ada orang saya awak. Ada orang anak enti. Ada orang maksudnya sayang gitu. Ada orang suami isteri dia panggil nama. Ada orang dia panggil nama suami isteri. Kita dengar, adakah panggil suami dia nama? Bagi dia itu satu penghormatan. Ada orang panggil isteri dia pun nama. Jadi kita janganlah mudah untuk bersangka-sangka dan menilai. Saya nak cerita satu kisah. Ke saya dah cerita yang pasal sangkaan ni? Tak je, kalau cerita tak je Ustazah. Ulang banyak kali pun tak apa kan. Saya baca di negara barat lah. Di negara barat yang pasal taman sunyi tu, saya cerita gitu belum, saya cerita tempat lain je. Ini cerita pasal sangkaan ni. Surau lain ya. Okey. Saya baca dalam satu buku lah. Kisah seorang lelaki. Dia bawa anak-anak dia bermain dan buat bising di satu taman. Taman itu, wallahualam kalau di luar negara, di negara barat ni ada taman silent, taman macam tu lah. Taman sunyi, taman senyap, taman yang orang tak boleh buat bising. Taman itu tempat orang, mungkin orang nak baca buku, orang nak tenang lah, tak nak ada bising apa-apa. Maksudnya budak-budak tak dibenarkanlah berada di taman tersebut. Budak-budak kan kat bising main kejar mengejar. Jadi orang nak berdamai kat situ, nak baca buku, nak tidur, nak relax. Lepas tu adalah seorang bapa ni, dia bawa dalam 3 orang, 4 orang anak-anak dia kecil. Dan budak ni, kanak-kanak kecil ni buat bising di taman tersebut. Menimbulkan rasa tak senang hati lah orang yang berada di taman tu. Semua orang jeling-jeling tengok dengan pandangan yang buruk. Seolahnya tak reti bahasa ke ni, tak tahu ke ni taman kawasan orang yang nak bersunyi-sunyian, orang nak mencari ketenangan. Kemudian adalah salah seorang daripada yang memerhatikan pergi dekat dengan lelaki ni. Sebab lelaki ni bukan setakat anak dia buat bising, dia pula tak buat tak tahu. Biar je anak tu buat bising, tak adalah nak tegur suruh diam ke apa ke. Dia duduk je atas kerusi dalam keadaan macam berfikir. Lalu ada seorang tanya, kenapa kamu membiarkan anak kamu membuat bising? Kamu tak tahu ke taman apa ni sekian-sekian? Lepas tu lelaki ni pun jawab, sebenarnya saya daripada hospital tu, hospital yang tak jauh daripada taman tersebut. Sebenarnya saya tidak tahu bagaimana nak memberitahu anak-anak saya yang kecil ini, ibu dia telah pun meninggal dunia. Faham tak? Maksudnya dia ni dalam keadaan yang situasi isterinya meninggal dunia. Dia tak tahu macam mana. Dia keadaan sedih. Dia bawa anak ni pergi ke taman ni. Dia tak tahu bagaimana nak menjelaskan kepada anak-anaknya bahawasanya ibunya telah meninggal dunia di hospital tersebut. Maksudnya orang lain semua tengok, tak tahu cerita kan. Semua nak marah, semua banyak sangka. Semua kata lelaki ni tak faham bahasa, tak reti nak hormat orang. Tetapi bila seorang datang bertanya, baru tahu cerita yang sebenar. Akhirnya daripada nak marah jadi simpati, jadi peluk, jadi berikan perhatian, berikan rasa empati dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahu kan, kenapa orang tu jadi begitu, kenapa orang ni begini dan sebagainya. Jadi janganlah kita banyak bersangka-sangka. Sebab dalam firman Allah ini Allah menyebutkan kerana banyak sangkaan itu adalah tidak benar. Wallahu a'lam. Jadi seterusnya saya ada dalam cerita ni ada satu kisah. Ada satu kisah yang berkaitan dengan sahabat Nabi SAW. Sebab turun ayat tersebut, ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 tadi tu, yang tentang bab mengumpat, bab makan daging saudara sendiri, bab berkaitan janganlah kamu bersangka-sangka
Jadi sebab nuzul ayat ini berkaitan dengan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan seorang sahabat yang mengumpat sahabat yang lain. Diceritakan bahawa suatu ketika Salman Al-Farisi melakukan perjalanan bersama para sahabat. Di antara mereka ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta. Mereka kemudian berhenti di sebuah tempat untuk rehat. Setelah mendirikan khemah, Salman langsung terlelap. Setelah didirikan khemah, Salman Al-Farisi tertidur. Apakah tujuan? Lalu ada seorang sahabat yang lain bercakap, Salman kan tengah tidur. Apakah tujuan orang ini sesuka hati saja masuk khemah dan tidur mendengkur begitu? Contohlah, kita kata amboi-amboi masuk tidur terus. Seolah macam itulah ayat kita. Mengata, sahabat yang lain ni mengata kepada Salman Al-Farisi yang masuk ke khemah lalu tidur. Selang berapa lama keduanya membangunkan Salman. Selang berapa lama dua orang yang mengumpat Salman mengata Salman tadi kejutkan Salman dan menyuruh agar dia pergi ke khemah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak jauh dari situ. Kedua sahabat itu mengharap agar Salman menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta daging untuk lauk makan malam. Suruh Salman pergi minta daging untuk lauk makan malam. Salman pun berangkat dan menyampaikan sallallahu alaihi wasallam kepada Salman. Tapi Nabi suruh sampaikan kepada mereka bahawa mereka sudah memakan lauk. Nabi kata sampaikan kepada dua orang saudara kamu tu, katakan kepada mereka, mereka telah pun memakan lauk, dah makan daging. Ujar Nabi SAW. Salman kemudian menemui kedua sahabat yang sedang menunggu kedatangannya. Salman kemudian menyampaikan pesan Nabi tersebut. Namun kedua sahabat itu bersumpah kerana mereka belum makan sekerat daging pun. Kemudian mengajak Nabi SAW. Maksudnya Salman diminta sampaikan kepada dua orang sahabat itu oleh Nabi bahawasanya mereka dah makan daging. Kemudian mereka berdua bersumpah dia tak makan apa-apa pun lagi. Salman pun confused. Nabi kata dah makan daging, mereka pula kata tak makan daging. Akhirnya Salman ajak dua orang ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, demi Allah kamu belum makan lauk sama sekali. Kami belum makan lauk sama sekali, ujar mereka. Aku melihat merahnya daging pada mulut kamu berdua. Nabi jawab. Aku melihat merahnya daging pada mulut kamu berdua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menambahkan kebingungan keduanya, lagi bingung. Demi Allah kami tidak makan lauk sedikit pun. Mereka bersumpah lagi untuk kali ketiga ni. Demi Allah kami tidak makan lauk sedikit pun. Sehari suntuk perut kami belum dimasuki apa pun. Kata mereka bersungguh-sungguh, kamu telah mengumpat saudaramu Salman. Apakah kamu suka makan daging orang yang mati? Nabi SAW bersabda. Maksud Nabi bertanya. Lalu mereka menjawab, tidak. Kalau begitu janganlah kamu mengumpat dan mengatakan keburukan orang lain, kerana yang seperti itu bererti makan daging saudara sendiri. Kata Nabi SAW. Kemudian baginda membaca surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 tadi. Subhanallah. Jadi kalaulah kita ni kan, kalaulah masa mengumpat orang ni tiba-tiba nampak merah, meleleh darah, lepas tu bawahannya bau busuk, nampak kotor, tak makan daging mentah yang berdarah, nampak kotor, hanya busuk, jijik. Lepas tu tak masak pula tu, sudah tentu kita semua ni tidak akan mengumpat sesiapa pun. Ngumpat suami pun tak. Tadi tu saya macam ngumpat suami saya ke? Tak kan, nanti dia tengok kat ceramah ni. Tak adalah, itu cerita je lah. Ngumpat suami pun tak. Ngumpat menantu pun tak. Ngumpat menantu pun tak. Ada dua menantu. Seorang menantu yang baik sangat, rapat sangat, melting sangat dengan menantu ni. Macam tu sekali. Ada menantu yang bengkak selalu. Dia keluar timing dia, waktu makan dia keluar. Waktu masak dia macam buat-buat tak dengar. Memang bengkak geram. Jadi mak ni sebagai mertua ni kan, menantu yang baik ni ada depan mata, kadang geram, meluah perasaan. Keadaan mengumpat ni ada selalu dalam hidup kita. Wujud je keadaan yang membuatkan kita ni boleh mengata orang. Walaupun atas dasar
meluah perasaan. Adakah atas dasar meluahkan perasaan itu membenarkan umpatan? Ataupun kita kata dah memang betul, memang layak pun dikata, layak dimaki, layak diumpat. Sebab mengumpat ini adalah perkara yang biasanya memang benda yang teruk, bukan benda yang baik. Kalau kita bercakap contoh macam ni lah kan, dua orang bercakap, nak tahu tak cerita pasal imam surau kita ni? Contohlah kan, apa cerita dia? Imam surau kita ni dia bangun setiap hari pukul 4. Lepas tu dia sembahyang tahajud, dia baca Quran, dia zikir. Dalam pukul 5 dia dah datang surau dah. Lepas tu bila datang surau, dia buka lampu, kipas keadaan dia ngemah-ngemah. Akhirnya orang tanya, nak cerita apa sebenarnya? Itulah ceritanya. Baik tak ya cerita? Cerita yang betul, cerita yang baik, cerita yang macam tu memang tak seronok pun orang nak kata. Tapi kalau cerita, kau nak tahu tak cerita imam kita? Contohlah ya. Apa cerita? Tu barulah cerita rupanya. Dia pergi awal masjid surau tu, tapi dia akan singgah kat rumah seorang ibu tunggal ni. Contoh. Dia akan bagi salam, kejut, ajak, kejut takut ibu tunggal ni. Contoh ya, saya bukan nak beli siapa-siapa lah. Contoh. Yang tu barulah cerita. Oh, rupanya. Oh, macam tu. Nampak tak? Barulah best cerita bab keburukan, cerita bab aib, cerita benda yang tak elok memang sedap, dan itu adalah kita bercakap tentang aib manusia, keburukan dan sebagainya. Tak tahulah tujuan apa, na'udzubillah min zalik. Entahlah kita ni sampai bila kita nak memakan daging saudara sendiri, kalaulah nampak zahir sebagaimana yang Nabi nampak. Nabi diperlihatkan oleh Allah. Aku melihat merahnya mulut kamu tu memakan daging saudara kamu tadi. Tapi kita ni sebab tak nampak. Tapi keadaan ini akan dinampakkan oleh Allah apabila di neraka kelak. Ada golongan yang duk makan daging mentah, merah, busuk, hanya duk makan-makan. Kerana dia mengumpat saudaranya ketika di dunia dahulu. Na'udzubillah min zalik. Hari ini mengumpat lagi mudah. Baca je berita dekat Facebook, baca dekat apa-apa berita viral lah, kita duk ngumpat dengan suami. Bang, tadi saya baca cerita pasal artis tu bang. Saya baca cerita tentang ustaz tu ustaz. Pasal ni duk ngumpat. Ustaz tu tak pernah pun kita jumpa. Cerita sebenar pun kita tak tahu. Cerita pasal ustazah tu ke, ceritalah pasal siapa-siapa. Dulu kalau kita ngumpat dengan orang yang kita kenal, yang kita jumpa saja. Sekarang kita boleh ngumpat, mengeji, mengutuk orang yang tak pernah kita jumpa, yang kita tak pernah kenal hati budi mereka, yang kita tak ada kaitan langsung hidup dan mati. Hidup pun tak pernah jumpa, sampai mati pun tak pernah jumpa. Tetapi di padang mahsyar akan berjumpa. Hidup tak pernah jumpa, mati pun tak pernah jumpa, padang mahsyar berjumpa. Sebab kita ada mengeji, kita ada mengutuk, kita ada menghinanya, dan kita ada rakan bersama kita lah. Takkan kutuk seorang-seorang, tak jadilah. Tak best lah. Tapi mesti ada yang mendengarnya dan sebagainya. Jadi na'udzubillah min zalik, ibu-ibu sekalian. Macam mana nak tenangkan ni? Dah rasa susah hati dah ni, ke tak rasa susah hati? Susah hati. Bahkan wallahu alam, sangat sukar untuk mencari orang yang pada hari ini bebas daripada mengumpat, bebas daripada bersangka-sangka, bebas daripada mengeji, mengutuk orang lain. Siapa pun agak mustahil untuk terlepas daripada dosa ini. Maka kita ingat pada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, susuilah kejahatan kamu, keburukan kamu, dosa kamu dengan kebaikan. Buatlah baik sebanyak-banyaknya, dan antaranya kita buat sedekah. Kita niatkan, ya Allah, sedekah ini untuk orang yang aku zalimi, yang orang aku kutuk, yang aku ada buat sesuatu yang salah dari sudut perkataanku terhadap mereka. Nak pergi minta maaf tak tentu pasal. Contohlah, ada viral seorang pemimpin ni. Oh, kalau kita baca komen bawah tu maki hamun. Dan lagi bab isu politik lah. Saya tak sebutlah siapa, contohlah kan, bab pemimpin ni. Betul atau salah dia, wallahu alam. Tetapi yang condemn, yang kutuk maki hamun ni macam confirm betul saja. Walau nak marah macam mana pun kepada seseorang, ia tidak membenarkan kita menggunakan perkataan kesat ataupun maki hamun. Esok-esok waktu dah bertaubat, sanggup pergi jumpa untuk meminta maaf. Dan orang ni ada masa ke nak layan ni?
Nak buat appointment ni orang penting ni. Ingat ada perkara penting. Tak, saya minta maaf dulu, saya ada maki dulu. Saya ada komen maki hamun tu saya lah tu. Contohlah kan. Soalannya kadang tu mustahil untuk meminta maaf di dunia. Jadi apa yang mampu kita buat, taubat nasuha betul-betul. Taubat nasuha ni nekat tak nak dah mengumpat orang, tak nak dah mengata orang, tak nak dah mengutuk orang. Bila nampak je ada ruang, memilih untuk diam. Memilih untuk dua lah. Kita pergi rumah orang, kita jumpa orang, pertama butakan mata, kedua pekakkan telinga. Apa yang kita nampak seolahnya tak nampak, apa yang kita dengar seolahnya kita tidak dengar. Ada orang tanya, Ustazah, kalau saya sebenarnya tak nak mengumpat, tapi kawan saya tu yang beria ajak ngumpat. Saya ni dengar ya Ustazah, saya tak ngumpat. Jadi tak akan berlaku umpatan, melainkan ada yang mendengar. Takkan orang ngumpat sorang-sorang cakap-cakap, kenapa ngumpat? Dia tak boleh sorang-sorang tu membebel ke itu sorang-sorang tu kan. Jadi bila puan mendengar sama, puan memberi ruang untuk dia melepaskan nafsunya untuk mengumpat. Ustazah, saya kalau boleh nak bangun, saya tak redha. Tak redha, insya-Allah puan terlepaslah. Maksudnya kadang-kadang kita kan tengah makan dah sorang-sorang. Kan ramai-ramai lepas ni makan, tiba-tiba orang tu yang kaki ngumpat tu duduk sebelah kita. Lepas tu dia buka cerita, takkan kita nak angkat kaki, betul kan? Takkan tiba-tiba kita pula rasa macam mana nak buat alasan ni. Jadi kita pun duduk je lah. Nak cakap makan daging saudara ke makan kuih? Nak cakap ayat macam tu tak terkeluar, tapi dalam hati kan hati tu tak boleh. Jadi dalam hati je lah nak cakap, tak boleh. Jadi kita dah keadaan tak redha, kita dalam keadaan tidak mahu, enggan, maka insya-Allah kita tak termasuk. Tapi kalau nambah sama, ya Allah biar betul, astaghfirullah, lagi. Jadi na'udzubillah min zalik. Kalau begitu kita menjadi rakan umpat. Sama juga pemberi rasuah tak akan berlaku kalau tak ada terima rasuah. Jadi dua-duanya berdosa besar. Kedudukan dosa itu sama saja. Bukannya yang pemberi itu lagi besar, tetapi tanpa ada penerima takkan berlakulah pemberi rasuah. Pemakan riba pun sama. Orang yang buat riba takkan dia boleh melakukan jual beli riba, melainkan ada umat Islam hari ni ramai lagi buat jual beli riba ataupun pinjaman riba dan sebagainya. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, apa yang kita belajar pada malam ini memberikan pengajaran yang benar-benar menjadikan ia ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang barakah ni yang kita sebutkan tadi di awal tadi, ilmu yang boleh beri kesedaran. Dah sedar dah sikit ni. Kemudian ilmu yang boleh memberikan tindakan, insya-Allah. Maksudnya bertindaklah selepas ini. Kemudian ilmu yang barakah antara cirinya adalah menampakkan keburukan diri kita. Jangan kita cakap pasal mengumpat, kita bayangkan orang lain, tapi kita bayangkan diri kita lah yang sedang ditegur. Dan antara tanda ilmu itu barakah pula ialah ilmu itu telah membawakan kita bertambah cintanya kepada akhirat dan bertambah kurangnya cinta kita terhadap dunia. Itulah ciri-ciri ilmu ataupun majlis ilmu apabila barakah. Na'udzubillah min zalik. Kalau ilmu yang kita belajar menjadi fitnah, iaitu belajar ceramah, kuliah sana sini, tetapi tidak mampu mengubah akhlak kita, tidak mampu mengubah diri kita menjadi hamba Allah yang lebih taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah ibu-ibu sekalian, kita menjadi hamba Allah yang sentiasa mendoakan kebaikan orang lain, walaupun kepada non-muslim. Bila tengok non-muslim, masuk lift jumpa non-muslim, kita senyum, dia tak balas senyum pun tak apa. Kadang-kadang kita senyum beria kan, tapi dia orang tak balas contohnya, tak apa, subhanallah. Sebab apa? Kita yang diajar supaya jangan bersangka-sangka. Jadi kita tengok dia, ya Allah berilah dia hidayah. Tengok pula anak-anak dia, comel-comel je, ya Allah anak ni masih fitrah, suci, bersih. Tapi kalau dia terus dibesarkan oleh ibu bapanya dalam keadaan yang sedemikian, kita doakan, ya Allah jadikanlah anak ni, diberikanlah hidayah anak ni, biarlah dia kenalmu ya Allah. Jadi hidup kita ni dalam keadaan mendoakan je. Tengok orang buat maksiat, ya Allah berilah hidayah kepada budak-budak ni. Tengok budak lepak, ya Allah berilah hidayah pada budak ni, kesian. Bukannya kita hanya mengutuk atau bersangka-sangka, ni anak siapa lah ni, ini bini siapa lah ni pakai ketat macam ni. Oh, ustaz rupanya. Contohlah kan. Jadi banyak ruang sangat nak mengutuk, mengata ni, mata je tengok semua.
Jadi bila kita nak berniat dan bernekat, ya Allah nak jadi lidah ni mendoakan selalu, doa itu akan kembali kepada kita, didoakan oleh para malaikat. Kalau kita tak dapat kebaikan doa yang dipulangkan oleh malaikat tadi, insya-Allah doa itu akan dapat manfaatnya untuk anak cucu kita. Ada orang doakan anak cucu kita esok-esok, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.